lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita. Nama saya Nadia Akilah dan saya akan membaca bersama anda. Hari ini kita akan berbincang mengenai novel Komsas untuk pelajar-pelajar di tingkatan 4. Tajuknya ialah Pantai Kasih karya Azmah Nordin. Saya sangat suka novel ni kerana ada banyak konflik dan plot yang menarik. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita baca. Novel Pantai Kasih karangan Azmah Nordin mengisahkan kehidupan Raiha, seorang doktor muda yang terpaksa melalui pelbagai bentuk cabaran sebelum berjaya menjadi doktor pakar bedah. Raiha berkahwin dengan seorang doktor yang lebih tua darinya bernama Dr. Sadis. Hasil perkahwinan itu, Raiha telah melahirkan anak sindrom Down. Tetapi anak ini tidak diterima oleh Dr. Sadis. Malah, Dr. Sadis pernah meminta Raiha untuk menggugurkan kandungannya. Tapi walaupun dilahirkan, anaknya menimpa satu kemalangan yang sangat malang dan akhirnya menemui ajalnya. Ini menyebabkan kesedihan yang teramat pada Raiha. Selepas menghadapi kegagalan dalam perkahwinannya, dia akhirnya menerima pelawaan mentornya, Dr. Uwang, agar bekerja di sebuah pusat rawatan mewah yang dikenali sebagai Pusat Rawatan Pantai Kasih, PRPK, dimajukan oleh Dr. Uwang yang juga anak saudara kepada Dr. Sadis. Walaupun telah berjaya membangunkan PRPK sehingga ke tahap sekarang, bapa Dr. Uwang, Datuk Ontong, masih tidak mengiktiraf kejayaan anaknya itu. Uwang terkesan betapa bapanya seolah-olah amat menyesal kerana telah melepaskan tanggungjawab memimpin PRPK itu secara 100% kepadanya. Raiha juga sering diganggu gambaran bekas suaminya yang perlahan-lahan mengingatkan dia pada kisah silamnya yang amat mengerikan dan menyayat hati. Antara kisah silam yang sangat mengganggu Raiha adalah peristiwa kehilangan anak tunggalnya, Rohayu, yang terkorban di dalam kebakaran yang dimulakan oleh Dr. Sadis akibat terlalu marah. Akibat kehilangan anak tunggalnya, Raiha mengalami tekanan emosi seperti yang kita dapat lihat di halaman 8. Dia terus teringat-ingat akan peristiwa malang yang mengakibatkan kematian anak kesayangannya itu. Ingatan tentang peristiwa itu bagaikan sejenis pohon berduri yang sentiasa segar menusuk hati nuraninya. Kemudian kita ada Felicia Landosi, seorang jururawat di PRPK. Adalah seorang saksi yang mengetahui tentang perkara sebenar yang berlaku semasa kebakaran tersebut. Beliau ni terpaksa merahsiakan perkara yang diketahui kerana telah berjanji kepada Dr. Uwang dan perkara ini membuatkan Felicia mengalami tekanan perasaan. Dia terpaksa bergantung kepada ubat batuk untuk menenangkan dirinya. Dosa itu telah akrab dengannya sejak lebih 10 tahun yang lalu. Sehingga kerjayanya sebagai jururawat di pusat rawatan mewah itu ialah penjara baginya. Sepanjang bertugas di PRPK, Raiha berasa pelik dengan komplikasi yang dialami sebahagian besar dari pesakit-pesakitnya. Ramai antara pesakit dari golongan sederhana dan rendah ini terpaksa menjalani rawatan berkali-kali akibat pelbagai komplikasi. Ada di antara mereka terpaksa bertungkus lumus menabung bagi menjalani rawatan di PRPK. Anehnya, pesakit yang kaya raya tak ramai pula yang menghadapi komplikasi yang serupa. Perasaan Raiha kian terganggu apabila melihat keputusan X-ray salah seorang pesakit di PRPK, Unong Siron. Unong Siron ni dia terpaksa menjalani pembedahan penggantian sendi pinggul sebanyak 5 kali di bawah pengawasan Dr. Uwang. Walaupun semuanya kelihatan normal pada mata kasar, naluri Raiha seperti dapat mengagap. Ada yang tak kena ni. Kegusarannya itu disampaikan kepada Dr. Uwang. Sudah tentulah ini mengakibatkan Dr. Uwang berasa tidak puas hati kerana kewibawaannya pula sebagai seorang doktor telah dipersoalkan. Tidak kusangka pula Raiha akan bersikap sebegitu. Menyoalku macam menyoal seorang penjenayah. Ataupun macam cuba mempersoalkan kewibawaanku sebagai seorang doktor. Macamlah aku menyamar sebagai seorang doktor, bentak hatinya.
Pada suatu malam, PRPK dikejutkan dengan kehadiran seorang lelaki kurang siuman yang menyamar sebagai seorang doktor. Setelah dihubungi, Dr. Uwang bergegas ke PRPK dan dalam perjalanannya ke hospital, Dr. Uwang teringat kembali kata Ibu Unong Sirong yang menuduhnya sebagai seorang doktor yang mata duitan kerana kegagalannya menyempurnakan pembedahan ke atas Unong Sirong. Ini dinyatakan pada halaman 142. Saya fikir, selama ini saya mengadu nasib kepada doktor yang bertugas sebagai pengabdi kemanusiaan. Tapi rupa-rupanya saya salah. Saya telah mengadu kepada seorang doktor yang bermata duitan. Akibat terganggu dengan kata-kata dari Ibu Unong Sirong dan juga diganggu bayangan rohayu semasa kejadian kebakaran, kereta Dr. Uwang pula terbabas dan beliau mengalami kejeraan yang sangat serius sehingga terpaksa dibedah oleh Raiha. Selepas kemalangan tersebut, Felicia akhirnya menceritakan perkara sebenar yang berlaku pada malam kebakaran kereta mewah yang melibatkan anak Raiha. Felicia turut memberitahu bahawa dia diupah oleh Dr. Sadis untuk membeli minyak petrol yang digunakan untuk membakar kereta mewahnya. Dr. Raiha, ucap Felicia Landusi dalam nafas yang tersedu-sedu. Maafkan saya, Doktor. Maafkan saya. Saya tidak pernah berniat untuk mencederakan anak perempuan doktor itu. Tidak dengan sengaja. Felicia meminta maaf kerana takut menceritakan hal sebenar di mahkamah. Raiha redha dan pasrah dengan kematian anaknya. Raiha juga sedar bahawa dia dan Felicia merupakan dua orang insan yang menjadi mangsa keadaan manakala Dr. Uwang menjadi mangsa kerakusan dirinya. Raiha memaafkan kesalahan Felicia. Jadi apakah pandangan anda semua tentang cerita ini? Tema kemaafan di sini merupakan yang paling ketara. Bagaimana kalau benda ni jadi kat anda semua? Boleh tak anda memaafkan Felicia ataupun Dr. Sadis? Fikirkannya dan kita kembali selepas ini. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita. Hari ini kita sedang membincangkan tentang novel Mantai Kasih karya Azmah Nordin. Novel ini syarat dengan penggunaan gaya bahasa pelbagai yang dapat memperkasakan penguasaan bahasa Melayu anda. Apa kata kita uji minda kita sikit tentang gaya bahasa? Okey? Gaya bahasa pertama yang kita akan uji ialah peribahasa. Anda semua pasti tahu peribahasa kan? Boleh fikirkan contoh peribahasa? Baiklah, saya beri satu ya. Simpulan bahasa, perumpamaan atau pepatah. Jadi mari kita lihat di halaman 28. Nyatakan simpulan bahasa yang digunakan. Jumpa tak? Jawapan dia ialah betul, anak kandung. Anak kandung merupakan anak yang dilahirkan oleh seseorang. Saya beri contohnya. Ali merupakan anak kandung Encik Omar dan Puan Jamilah. Okey, kita tengok pula di halaman 142. Nyatakan simpulan bahasa yang digunakan. Kadang-kala saya rasa saya ni macam mata duitan. Bukan saya nak menipu orang dan saya berharap saya takkan menipu orang. Tapi saya sentiasa memikirkan cara untuk membuat duit. Apakah jawapan dia? Mata duitan. Mata duitan bermaksud orang yang mementingkan duit ataupun tamak duit tanpa mengambil kira situasi orang lain. Saya bagi contoh ayat ya. Jane, seorang gadis mata duitan yang telah berkahwin dengan seorang jutawan tua. Seterusnya, kita belajar tentang simili. Simili merupakan gaya bahasa yang biasa digunakan. Simili atau perbandingan ialah gaya bahasa yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey, perbandingan ni biasanya menggunakan perkataan apa? Kita guna perkataan seperti, bagai, bak, laksana, macam, ibarat, umpama. Sekarang kita lihat di halaman 8. Apa simili yang digunakan? Jawapannya,
Ingatan tentang peristiwa itu bagaikan sejenis pohon berduri yang sentiasa segar menusuk hati nuraninya. Memori tentang peristiwa tersebut dibandingkan dengan pohon berduri. Okey, bagaimana pula dengan halaman 79? Apa contoh simili yang digunakan? Jawapannya, Felicia tersentak sedikit. Terasa seperti disengat kalajengking. Di sini, situasi Felicia ni tersentak dibandingkan dengan sengatan kalajengking. Kita belajar pula tentang personifikasi. Apa itu personifikasi? Ia adalah pemberian sifat manusia kepada benda yang tidak bernyawa. Penggunaan personifikasi dapat menimbulkan kesan yang mendalam terhadap pembaca. Kita tengok di halaman 6 ya. Apa personifikasi yang digunakan? Jawapannya, begitu juga sebarang kegagalan yang mungkin mampu membunuh semangatnya yang rapuh itu. Di sini, kegagalan sesuatu yang tidak bernyawa mempunyai sifat atau kebolehan manusia, iaitu membunuh. Okey, bagaimana pula dengan halaman 69? Boleh buka muka surat 69. Apa personifikasi yang digunakan pula? Kerdipan lampu warna-warni dan kepulan asap rokok terus menerpa lalu menusuk selaput matanya yang berbinar-binar itu. Okey, kerdipan lampu dan kepulan asap tidak bernyawa tetapi diberikan sifat manusia iaitu menerpa. Betul. Okey? Semua boleh ikut kan? Saya harap begitulah ya. Semakin kerap kita ni menggunakan perkataan baru, semakin cepat kita akan tangkap. Okey, kita berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini ya. Selamat kembali ke Mari Bercerita bersama saya, Nadia Akilah. Hari ini kita akan berbincang mengenai novel Komsas untuk pelajar-pelajar di tingkatan 4. Tajuknya ialah Pantai Kasih karya Azmah Nordin. Sebelum tu saya nak tanyalah kan, siapa dalam hidup anda yang membuat anda berasa gembira ataupun sedih ataupun marah? Apakah pandangan anda terhadap mereka semua ni? Bagaimana perjalanan hidup anda sekiranya individu-individu ni tak wujud? Tentu akan rasa pelik kan? Sebab itulah watak ni amat penting dalam sesuatu cerita. Jom kita fahami watak utama dan watak sampingan dalam novel ini. Raiha adalah watak utama dalam novel ini. Dalam cerita ini, Raiha bertugas sebagai seorang pakar bedah di Pusat Rawatan Pantai Kasih, PRPK. Dia seorang yang berpendidikan tinggi dan profesional. Raiha juga seorang yang tegas dengan pendiriannya. Buktinya, dia tetap meneruskan kandungannya walaupun tindakannya itu ditentang hebat oleh suaminya kerana anaknya mempunyai sindrom Down. Raiha juga seorang yang bertanggungjawab. Ini dapat dilihat kan apabila dia cuba memahami sebab pesakit Unong Siron walaupun telah dibedah 5 kali tapi masih belum pulih. Dia juga tetap melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu walaupun anaknya, Rohayu, mempunyai sindrom Down. Perwatakan Raiha mengajar kita tentang kepentingan menghadapi hidup dengan kecekalan. Kerana sebagai seorang manusia, cabarannya sentiasa ada. Jadi Raiha ini juga adalah seorang yang cekal. Raiha tidak pernah menyerah kalah apabila suaminya ingin menghantar anaknya ke pusat jagaan khas. Dan Raiha masih tabah menjalani kehidupan walaupun kehilangan anaknya dalam kemalangan kebakaran kereta suaminya. Dalam novel ini, Dr. Uwang juga merupakan pakar bedah di Pusat Perawatan Pantai Kasih, PRPK. PRPK merupakan pusat rawatan swasta yang diwarisi daripada ayahnya sendiri. Dia seorang yang berwawasan tinggi kerana dapat membangunkan empayar PRPK. Dia juga merupakan mata duitan. Dia mengenakan bayaran rawatan yang mahal kepada pesakitnya. Dia juga telah menyembunyikan punca kematian Rohayu, anak Raiha, sedangkan dia ialah saksi kejadian.
Watak sokongan seterusnya pula adalah watak Felicia Landosi. Felicia ni dia memainkan watak sampingan sebagai ketua jururawat di PRPK. Felicia ni dia seorang yang tak bertanggungjawab. Dia telah memasuki farmasi PRPK secara diam-diam untuk mengambil ubat batuk untuk mengurangkan tekanan hidup yang dialaminya. Dia juga menggulurkan alat bedah yang salah ketika dia menjadi pembantu perubatan semasa menjalankan operasi pembedahan penggantian sendi pinggul Unong Siron. Mungkin semua sebab tekanan yang dihadapinya, kan? Tapi Felicia ni seorang yang cepat marah. Ini semua dapat dilihat apabila dia telah menengking Ibu Unong Siron ketika dia bertugas di wad yang dihuni oleh Unong Siron. Walaupun Felicia telah berkomplot dengan kes kematian anak Raiha, akhirnya Felicia insaf akan kesilapannya. Dia telah memohon maaf kepada Raiha dan memberitahu kebenaran tentang kematian Rohayu, anak Raiha. Jadi, akhirnya si Felicia insaf juga, dan inilah menunjukkan bahawa wataknya mengalami kesedaran dan juga kematangan. Mampukah Raiha memaafkan seseorang seperti Felicia? Itulah yang penulis ingin anda fikirkan. Okey, jadi dengan itu, saya rasa anda sudah bersedia untuk soalan misteri. Jom. Dari awal rancangan, kita telah didedahkan serba sedikit tentang apa yang menarik tentang novel Pantai Kasih ini. Sekarang, masa untuk soalan misteri kita. Mari kita jawab bersama-sama. Nyatakan 2 persoalan dalam novel ini. Saya beri cadangan jawapannya. Persoalan tentang kepentingan diri melebihi kepentingan masyarakat. Sikap lebih mementingkan keuntungan syarikat watak Dr. Uwang yang tidak menghiraukan Siron. Dr. Uwang juga sanggup menghantar anak perempuan tunggalnya seawal usia 7 tahun semata-mata untuk tidak mengganggu rutin dan statusnya. Persoalan tentang sikap berfoya-foya di luar walaupun sudah berumah tangga. Sikap Dr. Uwang yang masih berfoya-foya walaupun sudah berumah tangga menggambarkan bahawa dia mementingkan diri sendiri dan kebahagiaan dirinya sahaja. Soalan kedua. Nyatakan 3 nilai yang dapat dipelajari melalui novel ini serta berikan contoh bagi setiap nilai tersebut. Saya berikan cadangan jawapannya, kita kongsi sama-sama. Nilai keinsafan. Felicia sedar akan kesilapannya dan meminta maaf daripada Raiha kerana terlibat secara tidak langsung dalam kes kematian Rohayu, anak perempuan tunggal Raiha. Yang kedua, nilai keredaan. Raiha reda dan pasrah atas kehilangan anak tunggalnya yang meninggal dunia akibat disambar api dalam kebakaran kereta milik suaminya. Nilai seterusnya adalah betul, nilai tanggungjawab. Raiha melaksanakan tugasnya sebagai seorang doktor dengan bertanggungjawab. Ini dapat dilihat apabila dia cuba memahami kenapa Unong Siron masih tidak pulih walaupun telah dibedah sebanyak 5 kali. Kita sambung lagi, ya. Jelaskan 2 pengajaran dalam novel ini. 2 pengajaran. Saya berikan cadangan jawapannya. Yang pertama, kita perlulah tegas dalam menentukan sesuatu tindakan. Contohnya, Raiha mempertahankan pendiriannya untuk meneruskan kejayaannya dalam bidang kedoktoran walaupun dibantah oleh bapanya. Dan yang kedua, kita perlulah melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita. Contohnya, Raiha dia menjalankan tugasnya sebagai doktor, kan, dengan penuh tanggungjawab. Begitu juga dengan Dr. Alex Ng dan Dr. Muhammad yang menjalankan tanggungjawab mereka untuk merawat pesakit di Pusat Rawatan Pantai Kasih. Soalan ini adalah soalan kebat, ya. Apa-apa sahaja jawapan yang sesuai boleh diterima. Jika anda di tempat Raiha, bagaimana anda akan mengharungi cabaran yang dihadapi?
Saya beri cadangan jawapannya. Kalaulah saya berada di tempat Raiha kan, saya rasa saya akan mendakwa Felicia di mahkamah juga bersama bekas suami saya, Dr. Sadis. Kerana mengakibatkan kematian Rahayu. Saya juga akan mencari kekuatan pada agama dan saya akan meminta sokongan keluarga untuk membantu mengubat hati saya yang parah akibat kehilangan anak saya yang tersayang. Ini adalah soalan yang terakhir, juga soalan kebat. Jika anda dapat menulis semula cerita ini, apa yang akan anda tukar? Mari kita berkongsi cadangan jawapan saya, ya. Kalaulah saya yang dapat menulis semula cerita ini kan, saya akan tulis bahawa Dr. Sadis dan bukan Felicia yang cuba membunuh Rahayu. Juga bahawa Dr. Sadis berkelakuan tidak baik terhadap Felicia dan oleh sebab itu, Felicia yang ingin membalas dendam. Disebabkan itu, Felicia berganding bahu dengan Raiha untuk membongkarkan kelakuan sebenar Dr. Sadis kepada pihak polis. Saya harap soalan-soalan ini dapat mengembangkan imajinasi dan juga pemahaman anda semua. Kalau ingin membuat soalan anda sendiri, ini pun bagus tau. Dia dapat membantu anda untuk memikirkan cara-cara menjawab soalan dengan lebih senang. Okey, sampai di sini sajalah bagi kita untuk novel Pantai Kasih ini. Saya betul-betul berharap pengajaran yang terkandung dalam cerita, terutamanya ketabahan watak Raiha, akan dijadikan panduan dalam kehidupan kita sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi, teruskan membaca, ya?